وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada Al-Fadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada petang ini. Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Amin. Kuliah petang ini dari saluran Google Meet Gemanur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jatuh Kuasa Gemanur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian berkitab Qalbus Salim yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dan diterjemahkan balik oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita dan ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup atau telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri untuk meneruskannya dengan segala hormat dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah yang dikasihi sah pentadbiran Gemanur Iman dan seluruh kaki tangan saf-saf pentadbiran AJK dan juga ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita berkumpul lagi pada petang Jumaat ini di dalam bicara kita dalam kitab Qalbun Salim, penawar bagi hati ataupun hati yang sejahtera. Baik, alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk lagi muka surat 167. 167 ketika Nabi SAW melihat di dalam neraka pada malam Mi'raj, tiba-tiba Nabi SAW melihat beberapa lelaki yang sedang memakan bangkai. Nabi nampak ada seorang tu dia makan bangkai, tuan-tuan. Maka menjawab Jibril alaihi salam, mereka adalah orang yang mengumpat orang lain. Maknanya orang yang mengumpat orang lain. Maksud dia apa? Orang ni makan bangkai sebab dia mengumpat orang lain. Maksud dia mengumpat saudara dia, mengumpat seseorang itu menyebabkan dia makan bangkai seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan-tuan. Sebelum kita melanjutkan lagi kita punya perbincangan, saya suka nak sebut sebab minggu lepas ada orang cakap dengan saya, Ustaz, kalau kita cakap company macam ni, company macam tu, kira kita mengumpat tak Ustaz? Okay, baik. Mengumpat ini lagi menjerumus kepada peribadi. Dia bukan pada satu kumpulan ke apa, tapi menjerumus kepada peribadi. Cuma, kata-kata kita itu menyebabkan kita membina circle yang tak seronok dalam pekerjaan kita. Itu saja.
sebab terlalu banyak mengeluh. Itu saja. Kalau orang kata, Ustaz, saya ni kerja satu company, saya hari-hari kata, company ni teruk lah, company teruk. Kalau dia tak melanggar syarak, selagi tak langgar syarak, tak apa. Cuma kalau kita cakap-cakap tu tak ada masalah. Sebab mengumpat ini lebih kepada peribadi. Tapi kalau macam satu perkumpulan yang besar dipanggil fitnah. Contoh kita sebarkan fitnah. Tapi benda tu tak betul. Tapi kita cakap-cakap. Maka ada satu kesalahan besar. Kalau mengikut undang-undang sivil, kita boleh kenakan tindakan lah kepada sesuatu pekerja yang mengeluarkan kenyataan yang berbau fitnah kepada satu company. Seperti mana kita ditanyalah kan, baru-baru ni kan Jumaat lepas kita ditanya. Mungkin Bunda Nori ni ingat ada soalan tu kan, yang ditanya satu jemaah, saya cakap-cakap pasal ni, cakap sebab ni. Rupanya, tuan-tuan hadirin hadirat, rupanya benda itu merujuk lagi kepada peribadi, bukan kepada satu company. Itu nama dia cakap-cakap, bukan mengumpat. Tapi peribadi ni mengumpat. Jelas je Bunda Nori ni? Jelas Ustaz, saya yang tanya minggu lepas. Terima kasih. Dia menjawab. Mengumpat lah. Kita sambung bab mengumpat lagi ya. Maknanya mengumpat ni menjerumus pada peribadi. Sebab tu Nabi SAW katakan, aku melihat lelaki tu memakan bangkai. Bangkai tu maksudnya apa? Makan benda yang busuk. Bangkai ni kan benda yang busuk, yang dibiarkan, yang tak diterurus, kata Nabi SAW. Jibril kata pada Nabi, iaitu mereka yang mengumpat orang lain. Iaitu dalam peristiwa agung Isra' dan Mi'raj. Isra' merujuk kepada perjalanan Nabi pada waktu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Palestin. Ia dipanggil juga dengan perjalanan bumi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perkataan Subhanallazi, Maha Suci Allah, asra bi'abdihi. Maknanya Allah memperjalankan. Bila Allah Ta'ala menggunakan perkataan asra bi'abdihi, Allah tak menyebutkan tentang Muhammad, tetapi hamba. Maknanya di sini merujuk Muhammad itu tidak disebutkan Muhammad, tapi disebutkan hamba. Makna perjalanan Isra' wal Mi'raj adalah satu perjalanan yang Allah mengizinkan ianya berlaku. Sebab kalau dipikirkan pada satu pikiran yang logik, mana ada manusia sampai langit ketujuh, atas Sidratul Muntaha adalah satu tempat yang kita kata Sidrat Al-Muntaha. Satu tempat yang amat tinggi. Dan turun pada satu malam, perjalanannya yang memakan masa 5,000 km. Hak tu Nabi nampak tentang ahli syurga. Hak tu Nabi nampak tentang ahli neraka. Tuan-tuan, Nabi nampak semua. Sebab tu Nabi cerita kat kita. Hak Nabi turun saja, Nabi cerita pada semua orang tak percaya. Hak seorang saja percaya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan berahmati Allah. Sikit kita masuk. Tak banyak pun. Saat lagi bulan 1 dah. Kan besok, minggu depan dah 9, 10, 11, 12, 1. 5 bulan ni kita nak cerita bab Rajab. Kan cepat masa dah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Temu dengan Ramadan. Amin. Dan Mi'raj juga merujuk kepada perjalanan Nabi SAW naik daripada langit pertama sehingga Al-Hadrah Al-Qadisiyah, tempat selepas Mustawa dan Sidratul Muntaha. Ini dipanggil juga dengan perjalanan langit. Ketika Mi'raj inilah Nabi SAW melihat isi neraka. Melihat isi neraka. Lepas tu Nabi cerita kat kita, macam mana orang-orang yang dalam neraka. Allah, tuan-tuan, kan kita tengok banyak benda yang diceritakan oleh Nabi SAW. Dan Abu Daud meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urijabi marartu biqaumin lahu athfarun min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula ya Jibril? Qala haula alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqauna fi a'radihim." Apa dia kata? Ketika aku dimi'rajkan. Ketika aku dimi'rajkan, aku telah melalui satu kaum yang mempunyai kuku daripada tembaga. Kata Nabi SAW,
Mereka mencari-cari wajah dan dada mereka dengannya. Cari-cari ni mencakar. Dia cari koyak-koyakkan. Kan kalau kita buat bihun sup, kan kita cari-cari ayam tu kan. Bihun sup kan, cari-cari dimensi tu bagi kita nak campur dalam bihun sup kan. Tuan-tuan. Maknanya kata Nabi SAW, mereka mencari-cari dan dada mereka dengannya. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang makan daging manusia, mengumpat orang lain dan menjatuhkan maruah mereka orang lain. Maknanya Nabi kata mereka ini adalah mereka yang mengumpat dan menjatuhkan maruah mereka. Yang suka menjatuhkan maruah mereka iaitu jatuhkan orang lain. Kata Nabi SAW, mereka ini mencari-cari muka dan dada mereka sebab daripada perbuatan itu. Maka jangan kita mengumpat orang lain. Jangan kita jatuhkan hak ataupun maruah mereka. Sebab kita buat sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Menjatuhkan maruah itu satu benda yang berat. Apatah lagi mengumpat. Sampai Nabi SAW mengatakan orang yang mengumpat ni tuan-tuan, makan daging manusia. Sebab dia buat perbuatan yang mengumpat orang lain. Wallahu a'lam. Maknanya ini ditujukan kepada kita supaya ada peringatan yang besar kepada kita untuk faham. Rasa, sekejap Bang. Okey. Dan katanya supaya jelas apa yang masalah yang dihadapi olehnya. Sebab tu mengumpat ni berat. Maknanya kita jangan mengumpat orang lah. Lebih-lebih serangan terhadap peribadi lah. Sebab ia menunjukkan satu akhlak yang buruk lah. Kita mengatur orang ni kan. Sebab tu kita dijauhkan daripada sifat tersebut. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Sebab kita takut kita terbawa sifat tu. Kan? Mungkin kalau dulu kita ada macam mana Ustaz, kita bila cari orang tu, kita minta ampun. Ya, aku dulu pernah ngumpat kau. Atau kat mana sekali, walaupun dekat tempat belajar kau, ataupun kat mana-mana kau, kita carilah balik tuan-tuan. Supaya kita tak jadi orang yang makan daging manusia. Iaitu orang yang mengumpat orang lain. Dan mereka itu menjatuhkan maruah mereka. Jatuhkan maruah mereka ni apa? Ada kata-kata yang mencaci sampai menghina. Masalah sampai maruah mereka terjatuh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Dan kita masuk pada nota kaki yang ke-6. Nota kaki 6 keadaan yang dibolehkan mengumpat. Boleh pula mengumpat. 6 keadaan yang dibolehkan mengumpat. Ustaz mengumpat tadi kata tak boleh, tapi ada pula tempat-tempat yang boleh diumpat. Ketahuilah kata ulama, mengumpat adalah haram dengan ijma' melakukan pada 6 keadaan yang menjadikan ia harus. Nampak? Boleh jadi ianya harus walaupun dia haram asal usulnya. Tapi melihat pada keadaan. Ini nama fiqh. Fiqh ni dia boleh jadi harus apabila kena dengan keadaannya. Contoh, makan babi lah. Makan babi tu haram. Tapi kalau kita dah tak ada makanan lain, harus kita makan babi tu. Dibolehkan. Sebab, tapi makan bukan makan seekor babi. Makan satu sikit-sikit agar lepas hajat. Untuk ada tenaga saja. Okey? Tuan-tuan rahmati Allah. Yang pertama apa tuan-tuan? Mereka yang diharuskan untuk mengumpat iaitu orang yang mengadu kepada raja. Contohnya, seseorang berkata fulan telah menzalimiku. Dia pun menyebut kezaliman orang tersebut. Itu tak ada masalah. Sebab dia mengadu. Dia bagi tahu aja seorang ni dia menzalimiku. Dan dia sebut kezaliman tersebut. Tapi kenyataan yang dia buat itu adalah betul. Maknanya apa? Apa yang disebut tu betul. Cuma dicerita kepada seseorang yang berautoriti pada tempatnya. Maknanya kita mengadu pada raja,
orang ni zalim pada kita. Walaupun perbuatan tu zalim, dan kalau orang tu dengar kita bagi tahu pada raja, memang dia akan rasa tak suka. Tapi perbuatan tu dibolehkan. Faham? Yang kedua, orang yang meminta tolong untuk menjauhkan maksiat. Dia dibolehkan untuk berkata, fulan melakukan maksiat, kamu tolonglah aku untuk menjauhkan dengan dia apa pun menyebutkan apakah maksiat tersebut. Maksud dia apa? Fulan melakukan maksiat, kamu tolonglah aku untuk menjauhkan pun. Dia pun menyebutkan apa maksiat tersebut. Contoh, macam mana nak sebut? Contoh kita duduk dalam satu asrama. Duduk dalam satu asrama. Kita ada kawan, siapa pernah duduk asrama dia tahulah. Kadang ada 4 katil, kadang ada 2 katil. Tapi si fulan ni dia satu orang yang suka buat benda-benda yang onar. Benda-benda yang tak betul, benda-benda yang tak cantik, bahasa kita mudah, benda-benda yang tak cantik. Bila dia buat benda tak cantik tu, kita nak tolong supaya kita tak nak dekat dengan maksiatnya. Lepas tu kita minta tolong orang lain dengan menyebut kemaksiatan yang dia buat. Kita bukan mengumpat, tapi sebab nak elak daripada maksiat tersebut. Tetapi kalau kita kata, ni aku nak cerita, kau tahu tak, si fulan ni perbuatan ni, ya Allah, maksiat dia, itu niat kita lain. Tapi kalau kita nak niat jauhkan daripada maksiat tersebut, itu lebih baik. Cuma, untuk menceritakan maksiat kepada orang lain, meminta pertolongan pada orang lain, tidak lain, tidak bukan, kena tengok siapa yang kita cakapkan tu. Siapa yang kita minta tolong. Kalau yang minta tolong tu jenis orang yang cerdik, bab agama itu lebih baik. Sebab kalau kita cerita pada orang yang tak cerdik pada agama, maka dia akan jadi tersebar, menjadi fitnah yang besar. Maknanya kita cerita dia lah tolong kita, tapi dia sebar, sampai orang yang melakukannya itu mendapat malu. Sedangkan kita ingat, kesalahan ataupun dosa kita tak boleh cerita ke orang lain. Cuma kita minta tolong, selesaikan dengan perkara tersebut dah. Kita jangan sebarkan lagi. Ni kita tak tersebar, sampai satu universiti kita tahu perangai si bulan tu. Itu tak boleh lah. Cuma kita nak selamatkan kita daripada maksiat tersebut. Dan apabila orang minta fatwa, orang yang meminta fatwa apabila perlu bertanya. Contohnya, seorang isteri bertanya kepada mufti atau orang lain, suami saya seorang yang kedekut. Hak tu boleh. Kepada mufti. Kalau dekat mak mertua boleh tak? Kalau dekat ayah mertua boleh? Ahli keluarga terdekat boleh kalau kena cara, Ustaz. Kan? Macam mana nak cakap? Sebab takut mengeruhkan keadaan juga. Sebenarnya, saya lebih suka menceritakan bahawasanya kalau keburukan suami, seeloknya tidak menceritakan. Walaupun kekanda Azrina tadi kata kena pada cara, yes. Tetapi jangan sabar bagi saya bercakap dulu. Ya, maaf. Kan. Maknanya memang kita kata Ustaz, kalau kita bagi tahu ahli keluarga kita. Contoh, suami kita sekian. Kekanda Azrina pun kata kena pada cara dia. Ya betul. Adakah dibolehkan mengikut pada kadar kefahaman yang saya belajar? Tak boleh, kerana ianya satu keaiban bagi suami. Contoh, bila kita kata suami kita tak beri nafkah dan suami kita tak sapu sampah, suami kita tak sidai kain, itu keaiban, satu benda yang buruk tentang suami. So kita kena simpan. Kecuali pergolakan itu menyebabkan pergolakan yang besar sampai kepada penceraian. Itu boleh melibatkan pihak yang ketiga. Seperti mana yang saya pelajari, bukan adik-beradik, tetapi sebaik-baiknya ibu dan ayah kita. Tetapi kalau ibu dan ayah kita keuzuran, carilah adik-beradik kita yang boleh datang kepercayaan untuk menjadi orang yang ketiga. Adik-beradik kita tak boleh juga, barulah kita pergi mahkamah
itu dah kes berat dah kalau sampai mahkamah. Okey, jelas kita nak zina lah. Okey Ya, lah. Ustaz, setuju sangat. Betul. Ah, Sebab pada saya pun pilihan terakhir lah tengok pada kes juga. Jangan simply nak mengadu buat serabut. ya betul, sahih. Saya sokong benda tu. Sebab tu sometimes you must know aib suami. Walaupun kita rasa nak lepas, kan? Kita nak lepas. Tapi walaupun benda tu nak lepas, kita cerita kat mertua, kita cerita kat mak ayah kita sendiri ataupun adik-beradik, benda tu satu aib. Dan pandangan mereka akan dengan pandangan yang buruk. Tetapi kita masih bersama dengan suami kita. Takkah kita rasa malu? Kita cakap buruk pasal suami kita, tapi kita masih duduk satu rumah dengan suami kita. Itu tak boleh. Faham? Tetapi yang dimaksud dengan ulama dekat dalam kitab ni, dia tanya mufti. Hak tu lain cerita. Ataupun tanya ustaz. Atau tanya ustaz, kata ustaz, nak tanya sikit suami saya lagu ni. Sebenarnya ustaz pun tak boleh kok sebenarnya. Takut ustaz tu jadi duk cerita pula. Tapi kalau nak meminta hukum, kalau boleh, okay, walaupun dibolehkan untuk cakap, kalau boleh, cakap ustaz, saya nak tanya ada beberapa keadaan. Contoh, ada seorang lelaki ni dia dah kahwin. Tapi ustaz, dia kedekut. Tak bagi nafkah ustaz. Lepas tu dia ambil sebahagian harta yang cukup untuk keperluan saya. Maknanya dia ambil. Contoh kan, ada suami kita, dia kedekut tai hidung masin. Tak bagi langsung duit nafkah. Boleh tak kita ambil kat beg duit dia? Boleh. Untuk belanja harian, keperluan untuk barang dapur. Boleh. Dia tinggal beg dompet kita ambil. Tapi jangan ambil semua. Ambil sekadar lepas saja. Jelas? Jelas ya. Keperluan. InsyaAllah. Keperluan. Jangan ambil sampai satu beg dompet. Kat bank pun kau ambil. Tu melampau lah. Kan? Ada je jenis suami macam ni. Kau duit nak mampu. Kita boleh ambil untuk keperluan supaya dapur kita berasap. InsyaAllah. Dan yang keempat, antara 6 keadaan yang boleh kita sebut, yang dikatakan boleh menjadi harus sebagai peringatan kepada orang Islam tentang kejahatan seseorang. Dan dia kata apa? Perangai perempuan itu tidak elok. Janganlah kamu berkahwin dengannya. Dia pun menyebutkan perangai yang tidak elok tadi. Peringatan kepada orang Islam. Maksud dia bukan perangai si fulan tu tak elok. Bukan perangai dia kata kau tak sah kahwin dengan dia tu perangai tak elok. Tak. Bukan cerita tadi. Cuma dia kata ada satu perkara yang dalam Islam kau kena tahu nak kahwin dengan seseorang ni ada padanya apa. Maknanya perempuan ni kalau kau nak cari, jangan cari yang macam ni. Cari yang macam ni. Bukan kita kata pada si dia. Kalau dia kata perempuan yang kau nak kahwin tu dia menuju pada peribadi, itu dikira sebagai mengumpat. Cuma kalau kita kata, ni si fulan datang, aku nak kahwin lah. Betul, boleh. Tapi perempuan ni ada benda-benda yang kau kena tahu. Perangai tak elok dia. Yang mana ada sebut oleh Imam Ghazali, orang yang begini jangan kau kahwini. Maknanya bukan menuju pada peribadi, menuju kepada syumul, maknanya umum. Perempuan ni jangan kau kahwini. Tak boleh. Perempuan ni kau tak boleh kahwini. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Dan pada nota kaki 185. Kan disebut pada nombor 4 tadi, 6 jenis perempuan yang tidak boleh dikahwini. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan qala ba'dul arabi la tankihu minan nisa'in sittah. Maknanya sittah itu sittatun, itu nombor 6. Nombor 6 dalam bahasa Arab sittatun. Bolehlah kita belajar satu. Wahidun satu. Isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6. Tu sittatun dia 6, sittatun.
Nombor 6, khamsatun 5, arba'atun 4. Tu bahasa Arab kan. Sebab tu kata sebahagian orang Arab berkata la tankihu minan nisa'i sittatan. Janganlah berkahwin dengan 6. Berkahwin dengan 6 jenis perempuan. Jangan kahwin dengan 6 perempuan ni. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ghazali Al-Ananah, iaitu perempuan yang suka mengeluh, merintih kesakitan dan selalu mengikat kepalanya sebagai tanda tidak sihat. Perempuan suka ngeluh macam mana? Merintih kesakitan dan selalu mengikat kepala sebagai tanda tidak sihat. Maknanya pada situasi, bukan makna tak boleh mengeluh. Mengeluh ni satu benda ada kalanya perlu. Sebab mungkin penat. Tetapi pada masa yang sama, kita kena ingat, terlalu banyak mengeluh akan mengeruhkan keadaan. Asyik-asyik bang, asyik-asyik bang. Kita must strong. Seorang lelaki must strong mencari rezeki, seorang perempuan mesti must strong untuk menjaga rumah tangga. Mesti ada kekuatan. Kalau mengeluh sentiasa, kita menjadikan satu sikap negatif dalam diri kita. Jelas tak? Dan itu perempuan al-ananah, perempuan yang suka mengeluh, merintih kesakitan dan selalu angkat kepalanya sebagai tanda dia tidak sihat. Yang kedua disebutkan al-mananah. Dia suka mengungkit-ungkit jasa dan kebaikannya kepada suami. Maknanya dia buat sesuatu kebaikan, contoh lebih kepada wanita berkerjaya. Dia kata bila salah faham, dia suka ngungkit-ngungkit. Dia akan kata, abang ingat tak, kereta abang saya bayar. Abang minta duit pun saya tolong. Apa masalah abang ni? Maknanya dia minta dihormati. Salah, seorang perempuan mesti menghormati suami. Ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah. Saya minta maaf lah, saya nak cakap sikit lah. Kepada perempuan yang berkerjaya, janganlah sampai satu saat kamu rasa kamu tak perlukan suami sebab kamu ada duit sendiri. Boleh saya sebut lah. Sekaya mana kamu pun, paling mudah cara untuk kamu masuk surga mesti taat dengan suami. Sebab saya agak berapa kurang rasa sedih lah. Sebab ada seorang hamba Allah, dia datang kat saya. Dia kata, apa Ustaz? Saya bercerai. Syekh, ana bercerai. Cerai? Kenapa bercerai? Minta maaf ni, 17 tahun. 17 tahun bersama. Ada anak laki seorang, anak perempuan seorang. 17 tahun. Saya kata, kenapa bercerai? 17 tahun elok dah. Dia kata, sebab saya tengok dalam Facebook, sweet. Rupanya diorang dah duduk asing selama 8 bulan. Daripada bulan 1. Cuma, si suami terpaksa menipu. Anaknya kata kerja malam. Tapi setiap pagi, suami tu akan hantar anak sekolah lah. Tapi dia akan tipulah pada anak dia yang dia ni kerja malam, tak balik rumah. Dan saya tanya macam mana boleh bercerai? Khuluk. Perempuan tadi khuluk. Kekandang Azlina mungkin faham khuluk. Faham, tebus talak. Dia tebus talak. Ego sangat. Allah takut. Minta jatuh secara paksa, betul? Benar. Nah, khuluk. Bergergar arasy Allah, tuan-tuan. Bergegar. Orang perempuan ni khuluk. Punca dia apa? Sebab dia dah ada kerjaya. Dan dia tak perlu lagi duduk di bawah satu orang. Dan dia boleh serve diri sendiri. Tuan-tuan. Sebab tu saya kata, janganlah jadi lagu ni, tuan-tuan. Saya dengar kawan saya tu bercerai, dia pun jadi pening. Pening tak esah kalau tak ada anak. Hak ni pening jadi pening kepala nak berlakon depan anak. Sampai hari tu raya terpaksa takat gambar sekali sebab tanya mana Abi. Tuan-tuan, sayang rumah tangga kita. Orang perempuan sekalipun ada kerjaya, gaji lebih besar daripada suami, jangan ada sifat ego. Ini saya sebut lah. Saya sebut. Ustaz ni kata orang perempuan, orang lelaki pun sama. Ada duit tak? Ni saya nak sebut.
majoriti perempuan-perempuan yang bercerai dengan suami adalah asbab daripada berkerjaya. Satu. Yang kedua adalah rakan sebaya yang menghasut dan rakannya itu pernah bercerai. Yang ketiga adalah pengaruh media sosial. Dulu-dulu orang nak bercerai malu, tapi sekarang orang nak bercerai rasa tak malu. Benda tu dah jadi biasa. Dulu-dulu orang kampung dengar bercerai malu oi. Tapi sekarang dengar bercerai rasa dah tak malu dah. Rasa dah tak malu dah. Janganlah cerai pasal lah tuan-tuan. Kita ni kalau buat baik dekat suami jangan duk ungkit. Dan juga jangan sekali-sekali kita cakap semula. Sebab kita kan duk satu katil. Kan kita duk satu rumah. Kalau salah faham sikit, diam saja. Jangan cakap lebih-lebih. Kadang kalau cakap, malaikat Israel datang nanti mati kita. Boleh lah, boleh. Faham lah. Jaga rumah tangga kita. Saya ni duk jumpa orang banyak yang dah duduk sekali 31 tahun cerai. Dia kata, apa Ustaz? Saya rasa hari ni hari yang paling bahagia. Saya kata, kenapa? Sebab besok saya bercerai. Bercerai ni jangan suka. Bercerai ni supaya kita muhasabah diri. Dia suka pula cerai. Mungkin cerai tu adalah salah satu jalan untuk kita tak menzalimi pasangan. Tapi jangan sampai saya suka Ustaz. Sebab hari ni saya bebas. Saya tak ada lagi suami. Saya pun penat layan suami. Dia kata, saya pun penat layan kerana suami. Tuan-tuan, ujian bagi seorang perempuan adalah suami. Lepas dia syurga bagi dia. InsyaAllah. Cuma nak pesan, orang lelaki pun sama. Orang lelaki pun sama. Bila ada rezeki, ada duit lebih, utamakan anak-anak, utamakan isteri. Kan? Kadang diutamakan orang luar, utamakan isteri, utamakan anak-anak dulu. Itu lebih baik sebagai seorang suami. Okey, baik tuan-tuan. Dan kedua, al-hanan. Al-hananah. Dia selalu merindukan bekas suaminya atau anak daripada bekas suaminya. Wallahu a'lam. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia suka mengungkit-ungkit ataupun dia suka rewind tentang suami dia yang lepas. Dia suka cakap suami saya, bekas suami saya dulu, lagu ni. Dia cerita seolah-olah dia tak hormat suami dia. Bila kita dah berkahwin dengan lain, suami yang dulu jangan diperbandingkan di hadapan suami kita yang baru. Sebab tu saya selalu pesan pada orang yang kahwin janda ataupun kahwin duda. Satu benda yang paling kita takut bila dia masukkan dalam rumah tangga, sifat ex-husband ataupun ex-wife dia. Mana dia kata suami ni menjadikan satu perkara yang menyebabkan rumah tangga kita jadi keruh. Sebab suka membandingkan suami kita dulu, bekas suami kita dan suami kita sekarang. Sebab tu kita kena ingat matlamat perkahwinan. Yang keempat disebut sebagai al-hadaqah. Dia mempunyai mata yang besar, iaitu keinginan yang besar, mudah tertarik dengan suatu yang disukainya dan memaksa suaminya untuk memenuhi keinginannya. Ni pun satu benda. Bila melihat, nak. Bila tak bagi, dia memberontak. Jelas nak. Dia keinginannya mesti dia nak. Kalau dia kata dia nak. Lagu ni perempuan pun tak baik. Kan? Bang, saya nak ni. Kalau tak bagi, dia muncung. Sedangkan suami dia tak berkemampuan. Dia memaksa. Perempuan lagu ni pun kata Imam Ghazali, jangan kahwin. Minta benda sampai memaksa. Tak bagi, dia akan rasa marah. Pak dia cerita ke orang lain pula. Cerita kat kawan-kawan perempuan dia. Aku nak bagi tahu sikit ni. Tuan-tuan. Aku nak bagi tahu sikit ni. Suami aku payah lah. Aku minta tu tak dapat minta. Bukan tak bagi. Mungkin asbab daripada kewangan yang tak membolehkan dia minta. Kita meminta boleh. Bang, saya hajarlah bang nak beli jubah abaya. Abang, suami kita kata tak apa, nanti ada duit kita pergi beli, insyaAllah. Jangan maksa. Kalau jenis memaksa ni satu perangai yang tak elok. Kan? Satu perangai yang tak elok. Jauhkan daripada sifat berkehendak dan memaksa suami kita penuhi
apa yang kita penuhi, yang kita inginkan. Sebab tu dalam hadis peristiwa akhir zaman, Nabi sebut asbab daripada kehendak isteri dan anak-anak berlakulah perkara-perkara tak diingini seperti mencari rezeki tanpa sedar benda itu haram. Asbab memenuhi keinginan isteri dan anak-anak. Sebab tu kena jaga benda ni. Kadang kita tak tengok orang lelaki kita macam mana dia cari rezeki. Kadang kita tak tengok orang lelaki kita berpanas-panas kan. Na'udzubillah min zalik. Kita nak elak benda tu lah ya. Aiban rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jaya kita nak supaya benda-benda ni kan kita nak kalau boleh jangan jadi seperti wanita seperti itulah. Dan yang kelima kata Al-Imam Al-Ghazali iaitu al-barakah. Mereka ada dua keadaan iaitu suka berhias bukan untuk suaminya. Satu, tetapi untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Faham? Dia suka berhias tapi bukan untuk suami dia, tapi untuk menunjuk-nunjuk pada orang lain. Yang kedua, al-barakah itu disebut sebagai mudah marah ketika makan dan tidak mahu makan sekali dengan yang lain kecuali makanannya yang diasingkan dan suka makan bersendirian. Ni pun kita kena jauhkanlah sifat ni. Mudah marah ketika makan dan tidak mahu makan sekali dengan yang lain kecuali makanannya. Ada makanannya, dia asingkan dan suka makan sendiri-sendiri, tak nak duduk sekali. Maknanya satu ciri orang sebut sebagai apa? Tak hidup berkeluarga, nak makan asing-asing. Ada perempuan jenis macam ni. Dia tak suka makan sekali, dia suka asing-asing. Sedangkan makan sekali itu kan lebih baik dengan keluarga kita. Tuan-tuan, mudah marah ketika makan. Kenapa? Tak mengawal emosi. Kan tang makan pun boleh jadi marah. Ni bahaya perempuan lagu ni. Ada tak? Ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan yang keenam yang terakhir asyadaqah, iaitu dia sangat cerewet dalam banyak perkara. Okey, dengar molek. Dengar bah. Kalau cerewet satu benda bagus. Contoh langsing. Tak betul dia cerewet. Bagus. Tapi ada benda yang kita tak boleh cerewet. Kerana ia akan jadi beban kepada suami. Jelas? Bukan salah dalam bab cerewet. Bab cerewet ni bagus. Tapi cerewet yang sampai membebankan orang lain dan membebankan suami, itu tak boleh. Jelas tak? Jelas. Wallahu a'lam. Okey? Buka pada otak kaki ke atas. Disambungkan juga tuan-tuan dan dirahmati Allah, iaitu keadaan yang boleh diumpat. Yang kelima, seseorang yang sudah dikenal dengan nama yang ada unsur kekurangan seperti tempang a'raju. Tuan-tuan, boleh. Maknanya seseorang yang sudah dikenal dengan nama yang ada unsur kekurangan, maknanya dia dah memang ada kurang. Tak menjadi masalah. Sebab tu saya kata boleh cerewet. Perempuan cerewet, lelaki pun ada sifat cerewet. Tapi cerewet dia kena pada tempatnya, jangan sampai membebankan orang lain ataupun pasangan kita. Jelas? Okey, jelas tak? Yang keenam, seseorang yang menunjuk-nunjuk kejahatannya. Harus boleh disebutkan apa kejahatan yang dia tunjukkan. Itu contoh, ada orang kata tadi, saya dengar tadi, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, kalau mana tadi? Maki hamun, hina menghina, manci mencaci, mengaibkan orang dalam kempen-kempen. Ceramah berdosa, perlu minta maaf juga. Kalau benda tu salah, dia kena minta maaf. Tapi benda tu tak salah dan kita sebut kesalahan yang dia buat tu, benda tu tak betul, maka boleh. Sebab dia buat secara umum, maka kita balas pun secara umum. Tetapi ingat, benda-benda yang kita sebut, yang kita jahat suka. Sebab ada orang dia suka tunjuk kejahatan. Maka boleh kita sebutkan kejahatan yang dia tunjukkan itu. Contoh, kita nampak tapi kita tak sebut siapa dia. Cuma kita akan tengok ada satu influence, dia buat benda tu. Contoh, Abang Tesla. Boleh tak? Abang Tesla, boleh tak?
Abang Tesla, dia bukan buat sesuatu yang jahat pun. Kan? Tapi dia buat sesuatu tu menjadi isu. Kan? Jadi isu kenapa dia hadiahkan sesuatu pada isteri pertama dia sebab benarkan kahwin isteri yang kedua. Isunya tak besar. Tapi dia public. Maknanya benda ni jadi public. So bila jadi public, dia akan jadi satu perbincangan. Ada netizen yang okey, ada netizen yang akan marah sebab daripada perbuatan tersebut. Cuma kita nak kahwin lebih daripada satu, only we saja yang tahu. Kita saja tahu, selesailah. Kalau kita cerita ke orang, menunjukkan, nampak saya kata, kenapa nak boikot Abang Tesla? Abang Tesla tak ada buat salah, dia kahwin dengan cara yang baik. Isteri dia pun bagi. Kenapa kita nak salahkan dia? Kan contoh dia. Kan itu bukan kejahatan. So kita kata sesuatu kata yang menuju pada peribadi, itu dah dianggap sebagai umpan. Dia bukan menunjuk-nunjuk kejahatan, dia bagi tahu satu kebaikan. Boleh? Dan rahmati Allah. Jelas tak? Wallahu a'lam. Jelas tak? Sebab tu kita boleh bercakap 6 perkara tadi untuk kita umpatkan. Cuma jangan menyerang kepada peribadi. Itu lebih baik. Kita boleh sebut kejahatan, bukan sebut nama orang yang buat jahat tu. Tapi kalau orang tu mencemuh kepada kita dengan satu kejahatan dan kita sebut nama dia. Ada seseorang ni nama dia si Fulan cakap saya begini. Begini. Kita sebut tu sebab apa? Dia sebut secara umum. So kita kena sebut balik cara umum. Jelas? Tapi kalau dia diam-diam saja bukan cara umum, kita tak usah cara umum, kita selesaikan dalam keadaan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ubat supaya tidak mengumpat, ketahuilah ubat yang boleh menghalang seseorang daripada mengumpat ialah kamu berfikir tentang sesaan yang telah dijanjikan kepada orang yang mengumpat yang datang daripada Nabi SAW, seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada buku amalan catatan amalan orang yang diumpatnya. Antara bahana orang yang mengumpat, dia transfer pahala kepada orang yang dia umpat tadi. Sebab tu jangan mengumpat. Bila kamu mengumpat, benda itu adalah satu benda yang kamu bagi pahala kepada orang yang kamu umpat. Maknanya kalau kita transfer duit, kita pun rasa rugi. Rugi. Tapi bila mana dia transfer pahala, jangan rasa rugi. Lepas tu bila orang mengumpat kita, cakap ngumpatlah lagi, kata dia. Mengumpatlah lagi, tak apa, mengumpatlah. Bagi aku sikit banyak pahala. Faham? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas? Ada persoalan? Ada berbaki dalam 10 minit? Silakan jemaah yang nak bertanya soalan. Kali ini kita menusuk dek kalbu lah, bunda. Betul lah Ustaz. Betul, terdiam. Selepak terkena Ustaz. Selepak macam batu besar meteor turun tu. Iyo. Batu terus menilai sedari ada tak aku. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Baik, saya. Minta maaf ganggu. Makcik tertinggal tajuk Ustaz cakap tadi 6 golongan perempuan yang apa Ustaz? Yang Ustaz bagi contoh 6 tadi. Saya tak sempat salin. 5, 6. Dah tadi? 6 ya. 6 Ustaz kata 6 golongan perempuan yang apa? Yang tidak boleh dikahwini. Tapi kadang-kadang kita dah sedar, dah kahwin baru sedar perangai perempuan tu kan? Sabar. Saya faham. Saya belum cakap apa benda. Saya suruh tanya. Saya bukan suruh kata apa. Sebab tu saya tanya dulu sebelum tak saya jawab. Sebab tu saya kata, dalam semua 6 perkara ni, ada kat isteri kita. Ada. Sebab manusia tak pernah sempurna. Ada. Bukan tak ada. Lepas kahwin kita baru tahu betul lah tu. Lepas kahwin lah Ustaz, kami baru tahu dia lagu ni macam mana. Ustaz, macam mana dia ada perangai cerewet, dia ada. Dia kadang kan semua sifat itu boleh diubah. Cerminan seorang isteri adalah suami. Tugas suami, ubahlah. Yang mana tak okey jadi okey. Itu baru betul.
Kalau nak dapat betul perfect, susah. Saya faham apa maksud Bonda Siti Roqiah. Kalau dah dapat macam mana Ustaz? Ubah. Manusia ni boleh berubah. Hati pun boleh berubah. So sama-sama mengubah, mana yang kurang kita ubah. Mana yang baik kita tambah lebih baik. Jangan kita tak ubah. Bila kita tak ubah tu berat tu. Betul Ustaz. Setuju. Nah, Terima kasih. so, mesti adanya hak jenis macam ni. Kita pun tak nafikan, kita pun ada. Bukan maksud kita kena perfect lah. Ustaz, lagu tu takkan kita nak tanya, hang ni cerewet ke? Nak kahwin dengan aku nak tanya, hang ni cerewet tak? Hang ni suka maksa-maksa tak? Hang suka minta sesuatu bila hang tak dapat? Takkan kita nak tanya 6 perkara ni kat dia? Takkan kita takkan tanya benda tu. Tapi kita berdoa pada Allah mendapat jodoh yang terbaik. Mendapat jodoh yang kita kata sesuai dengan kita. Sebab tu Allah Ta'ala, sebab tu Nabi kata, ulama kata apa? Istikharah. Minta petunjuk daripada Allah. Mungkin ada perkahwinan tu yang pertama tak jadi. Mungkin kedua lebih baik. Ada orang yang berkahwin 2 kali cerai. Mungkin ketiga yang baik. Mungkin ketiga pun tak baik. Mungkin keempat yang terbaik. Sebab tu dalam perkahwinan ini proses belajar dan terus belajar. Tak semua pasangan yang kita dapat akan sama dengan kehendak kita. Tapi kita belajar untuk memahami pasangan kita. Pada satu saat sampai satu saat, kita tak boleh fahami juga dan kita tak boleh masuk juga sifatnya. Maka di situlah berlaku perceraian. Faham tak? InsyaAllah. Bolehlah nasihat anak cucu ciri-ciri perempuan yang baik tu ya Ustaz. Boleh. Kita dah melepasi level ni dah. Tapi apa pun kita nak nasihat orang pun, anak cucu kita ke apa ke, tapi kita pun tak pasti keadaan kita macam mana kan. Kita pun tak seperfect seorang suami yang hebat pun. Kita tak perfect pun. Kita tak boleh kata semua perempuan je macam suami ni baik. Tak. Lelaki ni pun ada yang kurangnya. Tak sama dengan kehendak kita kan. Wallahualam. Seperti mana suami yang pandai sidai kain. Tanya Bunda Norini. Itu suami yang terbaik. Betul. Ustaz. Abang Azhar. Saya baru nak tahu. Ustaz cerita Abang Azhar. Betul. cakap ni. Betul royong Ustaz. Sama-sama lah. Bunda masak. Ayah dia sidai kain. Okey apa? Macam saya sidai kain, nampak? Kan besok tu terus nikah. Ustaz, sedikit Ciri-ciri penambahan. menantu yang terpilih. Ciri-ciri menantu yang terbaik. Ustaz. Ya, sila. Kita Nazrina, sila sekejap ya. Tak ada apalah, saya sedikit penambahan Ustaz. Sebabnya apa pun back balik ilmu kan. Sebabnya dalam agama pun pertama guide untuk kahwin ni keturunan, agama kan. Dengan harta benda, semua kita kena tengok benda tu. Kalau dari mula nak perkahwinan tu, kalau nak terus aspek orang macam Ustaz katalah, diri kita, anak kita sendiri, mungkin lelaki atau perempuan, tak kira lah lelaki atau perempuan yang belum kahwin tu pun belum tentu perfect, tapi bekalan ilmu agama tu, yang tu kalau kata sebelumnya mungkin kurang dan jahil, macam Ustaz katalah lepas kahwin, ilmu tu juga yang menjadi pembimbing kan untuk kita berubah tu. Yang tu kunci lah pada semua sikap 6-6 ni. Saya cakap betul Ustaz, pernah ada dan masih ada. Nak jauhkan sifat masbumah tu, ya Allah, satu mujahadah yang besar dalam rumah tangga. Wallahualam. Jadi peringatan yang baik lah petang ni, insyaAllah. InsyaAllah, baik. Betul, saya pun sokong. As back to basic is ilmu agama lah. Kan, sometimes manusia ni, sebab tu saya kata manusia ni ada PL dia. Ada hari dia okey, ada hari dia tak okey. Sebab tu apa pun kata ulama, dalam rumah tangga kena banyak sabar. Sebab tu dalam rumah tangga ni bukan kita kata 10 tahun kita dah cukup bahagia, tak. Walaupun kita dah kahwin 20 tahun, kita masih sedang belajar mengenal pasangan kita. Sebab pasangan kita, kalau kita baru kahwin, tak ada anak, pasangan kita macam tu sikap dia. Bila ada anak satu macam tu. Kalau anak dua dia macam tu. Kalau anak tiga dia macam tu. Besok anak dah kahwin, dia punya perangai lain. Besok dah ada cucu, perangai dia lain. Maknanya proses mengenal pasangan sampai bila-bila. Antara kita sabar tak sabar je perangai kita. Tu saja, antara sabar tak sabar. Kalau tak sabar tu seperti saya sebut tadi, khuluk. Kawan saya tu dituntut khuluk.
17 tahun boleh sabar. Kenapa tak boleh sabar dalam untuk membesarkan anak? Mungkin ada sebab kita sendiri pun tak boleh argue apa yang berlaku. Sebab itu rahsia rumah tangga mereka. Cuma kita sedih. 17 tahun, yang saya pernah jumpa 31 tahun, duduk rumah tangga pun cerai. So nak kata apa? Back to basic. Pak kata Kekanda Azrina tadi adalah agama. Kan? Apa manfaat kalau aku menceraikan? Apa manfaat kalau aku bersabar? Lihat kepada mudarat, lebih lihat pada manfaat. Kalau cerai, satu benda memang kita akan rasa bebas. Rasa bebas kan, ya aku tak ada tanggungjawab pada suami. Tapi bila ada suami, mudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab ada satu benda Nabi sebut, taat pada suami. Hak yang lain tu kita boleh buat kalau kita sendiri. Tapi hak mudahkan masuk kita dalam syurga adalah taat pada suami. Hak tu kita nak. Lepas tu kena kahwin. Sempurnanya bagi seorang perempuan. Itu saja. Tapi bak katanya back to basic pada agama lah. Agama kita okey kan. Sebab tu saya kata sedap seronok tolak ansur. Sebab tu kalau kita baca sendiri pun dalam kitab As-Sanggaran Rumah Tangga Rasulullah, Nabi SAW membantu isterinya ketika di rumah. Rasulullah membantu. Nabi tunjuk akhlak yang baik. Kan? Mungkin dahulu dulu biar saja isteri buat sorang-sorang terkontang-kanting. Bila Nabi kita duk faham agama, rupanya Nabi bukan macam tu. Nabi tolong isteri dia. Maknanya jadi satu benda, selama ni aku tengok orang kampung kata, kalau suami balik, suami duduk saja, isteri hidang makan, tak buat apa-apa, duduk tunggu saja, duduk arah saja. Tak, bila tengok Nabi, Nabi satu orang yang tolong isteri. Mana kita nak ikut siapa? Mesti kita ikut Nabi. Sebaik-baik Nabi, uswatun hasanah. Kan Allah. Lepas tu kalau kita ada ciri seperti Nabi SAW tolong isteri, kat dapur tolong isteri, Allah sayang isteri kat kita. Kan? Balik-balik rumah, bang dah balik bang. Bang sakit badan nak picit. Bang dah minum. Bang dah. Rupanya tanya dah azan ke belum. Rupanya panggil bang. Wallahualam. Okey? Mudah-mudahan terima kasih Kak Azrina. Kekanda sebab daripada sharing. Saya suka sharing ni sebab setiap di antara kita ada pengalaman. Dan dalam rumah tangga, insya-Allah kan. Bak kata Bonda No macam Ustaz Abang Alza yang sediakan itu, insya-Allah. Okey, Bonda Anisa ada soalan ke tadi? Okey Ustaz, saya nak tanya yang 6 contoh tadi tu lebihnya kepada perempuan, tapi benda yang sama kita boleh apply kepada lelaki. Maknanya kalau anak perempuan untuk memilih suami kena cari yang macam tu ke? Ciri-ciri yang maknanya yang boleh, yang kena elakkan lah untuk mencari calon suami. Jangan jadi macam yang calon yang 6 kategori tadi. Dia kata Ustaz, suami ni macam mana? Suami ni dia tak sama tau dengan apa yang berlaku. Suami ni yang lain. Keadaan bagi seorang suami dan isteri dia beza-beza. Beza-beza. Cuma, lepas tu saya kata, apa yang boleh ada pada perempuan gitu juga lelaki. Lelaki pun tak boleh suka mengungkit-ungkit kebaikan dia. Orang lelaki-lelaki pun tak boleh mudah marah. Orang lelaki-lelaki pun tak boleh bezakan ex dia. Semua ada. Semua sifat-sifat ni kita boleh sebut juga pada lelaki. Faham? Lelaki is not perfect. Kan? It's not perfect. Tapi apa pun tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang perlu kita fahami, Kekanda Anissa ataupun Anissa, Bonda Anissa, benda-benda sebegini memang kita akan rasa marah. Kenapa ke orang perempuan? Sebab memberi contoh yang besar. Kerap Nabi SAW kata, orang perempuan paling banyak dilihat, Nabi kata banyak di dalam neraka Allah. Satu je, sebab tidak taat kepada suami. Adakah seorang suami kena taat pada isteri? Pada hukum asalnya, suami tak perlu taat. Tapi perlu menjaga, perlu membahagiakan, perlu melayani isterinya dengan sebaik-baik yang mungkin. Kalau dia menzalimi, dia jawab dengan Tuhan. Dia sedang berdosa dengan Allah. Itu beza dia. Kan? Atau apa sekalipun sebagai mencari jodoh. Kita cari jodoh ke apa semua ke, kita tak akan jumpa yang perfect. Lepas kita kahwin, baru kita jumpa perfect. Macam seorang lelaki. Lelaki pun ada sifat dia yang kita tak suka. Suka panah baran, suka memukul, tak tolong suami isteri buat kerja rumah. Betul, kita pun jadi tak suka.
Kan? Tapi apapun bila kita faham agama, ciri-ciri yang kita cari macam Nabi. Nabi tolong isteri dia. Nabi satu orang tak pernah memukul isteri dia. Nabi satu orang yang sangat lembut dengan isteri dia. Kita nak macam tu. Tapi tak semua benda yang kita nak. Sebab tu dalam rumah tangga ujian. Suami ujian pada isteri, isteri ujian pada suami. Lepas kedua-duanya, masuklah kedua-duanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda Anissa. Terima kasih Ustaz. Nampak Bunda Anissa suara macam muda lah. Orang muda lagi ke? Allahu Akbar. Suara je muda Ustaz. Orangnya dah tua. Tak apalah. Mudah-mudahan. Selesai dah? Tak ada lagi dah? Sebab hari ni macam kena berpadu-padu lah kita. Ui. Lain macam dia punya padu. Nanti kita masuk jenis tafakur. Jenis tafakur. Tafakur tu apa? Cerita dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sila. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ya. tadi macam Ustaz cakap tadi macam orang suami tu kaki pukul daripada bapak dia, keturunan dia memang kaki pukul. Macam mana Ustaz nak ubah dia? Macam sama juga macam orang yang kaki kedekut apa semua. Dia tetap kedekut Ustaz. Dia tetap kaki kedekut. Memang tak boleh dah memang keturunan dia macam tu lah Ustaz. Tu saya cakap. Apa ni Ustaz cakap macam betul juga Ustaz cakap tadi tu. Kalau dah jenis kaki pukul tu macam mana pun dia nak pukul bini juga. Habis macam mana nak ubah Ustaz tu? Okay, terima kasih. Kata, ni lagu ni masalah keluarga ni buat dalam ni. Rahmat Allah. Kita gini, kita ada undang-undang. Kan? Kalau dia melakukan sesuatu yang menyalahi syarak, bawa kepada undang-undang. Hak hidup sama-sama lagi buat apa? Lepas tu bila hang kena hang bising buat apa? Bawa kepada undang-undang. Pergi, jumpa, dia pukul saya. Dia ni. Kita ada undang-undang. Tapi yang peliknya dah kena pukul tapi duduk sekali. Beranak lagi. Tu masalah tu. Jangan cakap saja tak lepas. Kita ada undang-undang. Pi ambil undang-undang. Betul tak dia buat? Kalau dia kedekut, dah siapa suruh kau kahwin dengan dia? Soalan siapa suruh tu tak ada buat soalan tu Ustaz. Belum kahwin dah tahu Ustaz. Dah kahwin dah tahu. Saya tanya, ulama kata sebab hang nak kahwin dengan dia. Hang kena terima lah. Hang pun tak tahu dia mula-mula kedekut. Mula-mula kawan okey je, semua boleh. Tiba-tiba jadi kedekut. Kata orang tua, siapa suruh hang kahwin dengan dia? Ustaz, dia kedekut curi je lah duit dia, boleh kan? Kata tadi kalau dia kedekut kita boleh ambil untuk Guna keperluan. ambil, bukan curi, ambil. Bukan curi, kita boleh ambil untuk keperluan sebab dia kedekut. Jadi kita kata contoh, bonda Kakak Nazina kata Ustaz, siapa suruh dia kata, memang tak ada orang suruh, memang kita kahwin dengan dia, kita pilih. So kalau dia dah kedekut, takkan kita nak cerai sebab kedekut? Pergi kat pejabat mahkamah, kan? Dia kata saya nak cerai sebab kedekut. Sebab apa? Kalau tak bagi nafkah memang boleh jatuh cerai. Kalau dia bagi nafkah cuma kedekut dalam belanja yang lain tak apa. Tapi dia bagi nafkah, makan minum, semua pakai, semua baju dia bagi. Cuma dalam bab-bab lain tamah-tamahan tu dia kedekut. Itu tak boleh jadi reason. Dia kata pergi mahkamah, suami saya kedekut. Tang mana kedekut? Tengok makan besarnya, tengok puan pun besar semacamnya, 33 saiz. Tang mana kedekut tu? Cuba cerita. Kadang kita jadi malulah kat jabatan, kat pihak mahkamah. Sebab tu bukan apa, kedekut bab benda lain. Contohlah, nak keluar makan berlebih sikit dia kedekut. Ada sifat gitu, tapi kita change, ubah. Semua benda boleh berubah. Sebab tu saya kata, siapa suruh kahwin dengan dia? Banyak sangat komplain. Dah kahwin, kena terima lah. Sebab tu kita ada undang-undang. Kalau tak kena dengan cara, kita cari. Kita gunalah undang-undang punya cara. Mungkin dia boleh sesi counselling. So dia boleh jadi lebih baik. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Sebenarnya Kakak Nazina kata, siapa suka dengan dia tu tak ada jawapan. Tu je lah jawapan mati. Ustaz, ada kawan bonda tu kan. Dia kan, suami dia memang baik, handsome, semua baik. Tapi mulut dia, Masya Allah, cakap dia sumpah seranah je Ustaz.
Ada macam tu. Menderita dengar isterinya. Oh tanya, isterinya baik-baik tanya, awak makan apa hari ni? Makan babi dia. Macam tu Ustaz, terkejut kita orang. Kan, Ada kita Ustaz. Dia macam jawab macam macam tu. benda sebutlah, kita akan kata, kenapa suami aku macam ni waktu dulu? Baik ke? Bukan tak banyak. Dekat sekeliling kita banyak berlaku. Kan? Sebab tu kita kata, kekandaan zina tadi lah, back to basic lah. Sebab tu dia ajar kepada kita untuk pilih orang beragama. Nanti saya cakap ni, ada benda-benda yang kata sama je Ustaz. Ustaz-ustaz pun pukul orang. Dia kata, Betul. kan? Dia kata, lagu mana kita nak kata lagi? Semua tak kena. Sebab tu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berbahagialah dia sibuk dengan dirinya daripada dia sibuk dengan orang lain. Jaga keluarga kita, cantikkan keluarga kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu, panas. Sebab tu saya kata dalam rumah tangga ni kena faham tu sajalah tuan-tuan. Kita semua sama, kan? Kita semua Yang sedang penting suami tu rajin sedia kain. betul. Itu paling betul. Ustaz, ada soalan lah Ustaz tu. Nak jawab tak? Saya kalau jawab tu panjang tu benda. Ya. Itu macam mana kita carry forward? Kita carry forward lah. Minta maaf lah puan yang bertanya ya. Kita carry forward boleh minggu depan. Minggu depan kita jawab soalan dulu Ustaz. Yelah, dahsyat betul bab ni. Patut kena cepat-cepat bab ni, bahaya ni. Ustaz kena berhenti awal Ustaz boleh lari. Ustaz kena jadi peringatan guru siapa je. Nak skip lah dah. Aduh, macam. Akhiri dengan suratul An dulu, nanti bonda tutup boleh lah. Betul lah, baca je doa ni. Tasbih kefarah dengan surah Al-As. Baik, dengan tasbih kifarah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Asyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa lagi dalam bab 5 jenis tafakur dan soalan tadi. Insya-Allah kita akan jawab dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih.